Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amba di KL boh. Jadi bini setting lagi sikit deh. Tak apa tau. Dia jam mainan lain ya. So, okay, selamat bertemu kembali, jumpa semula kita dalam siri fasa ketiga. Apa tu, pengurusan kewangan. Ini fasa ketiga ni ialah pengagihan pendapatan. Mana nak cerita nak agih supaya dia serata ya. Kalau kita tengok mula pengurusan duit peribadi ni, kita ada 5 fasa. Fasa pertama menentukan keutamaan kita. Keutamaan kita, apakah ini satu keperluan, adakah ini satu kemahuan semata-mata. Itu fasa pertama. Fasa kedua, bila kita dah tentu dah keutamaan kita tu, adakah keutamaan ni kita mampu dapatkan. Adakah kos dia tu padang kita. Contoh keutamaan kita kena beli dah kereta estate. Tapi kemampuan kita kan kita nak beli kereta, kita fikir lah kereta Mercedes ke, kereta Volvo ke, kereta Proton ke, kereta Myvi ke, kereta Viva ke. Tengok hak tu pula tau. Tu maknanya hidup dengan kemampuan kita. Tu fasa kedua. Fasa ketiga pula ialah mengagihkan pendapatan kita. Maknanya berapa beratus, berapa ringgit nak pergi ke peluang, berapa ringgit nak bayar hutang, berapa ringgit nak menabung, berapa ringgit nak banyak kan. Ni dalam agih pendapatan ni, agih perbelanjaan ni, ni lah siri kita hak trade ni hamba nak kongsi. Fasa keempat ialah merekod perbelanjaan. Tu sekarang ni mula. Sebab dulu zaman-zaman hamba cek rekod perbelanjaan ni atas kertas buku 35 gitu ya. Lah ni lain dah. Mainan lain dah ni. Ada dia panggil apa? X. X di handphone pun boleh ni. Rekod dan sebagainya lah. Yang kelima ialah muhasabah hamba panggil ya. Muhasabah penilaian, nak nilai semula maksudnya. Penilaian maknanya nak membandingkan benda hak kita bajet tu dengan hak betul-betul kita belanja. Jadi bila kita buat bandingan dua ni kita tahu lah, oh ni kurang pertukar, ni lebih pertukar. Jadi dengan kita buat nilaian tu, kita boleh adjust semula struktur belanja kita bulanan ni. Jadi kali ni kita cakap tentang nombor 3 tu, warna merah celah tu kan. Nombor 3 tu agihan pendapatan perbelanjaan. Mainan kita. Jadi hamba bawa kepada tajuk kita nombor 3, agih perbelanjaan. Ada 4 perkara. Tapi sebelum nak pergi pada 4 perkara tu, hamba pergi pada pendapatan dulu. Maknanya modul ni, maknanya hak ni nak cerita ni khusus pada orang yang dah ada pendapatan. Sama ada orang kerja kerajaan, kerja swasta, buat niaga halu-halu, niaga rasa-rasa. Biar ada pendapatan. Cuma nak pasang 2 perkara dalam apa tu, dalam bab ni, yang mana maknanya kita kata ni dasar dia kena ada pendapatan. Sebab apa hamba kata gitu? Sebab kaedah lain pula kalau macam student kan, budak-budak EU kita atau budak politeknik ke, budak sekolah ke, yang kita memang nak latih dia kawal, comel, belanja dia sendiri. Ni sesi lain. Sesi tu maknanya kita kata sesi tak ada pendapatan lagi. Pendapatan daripada mungkin mak bapak beri, adik-adik beri sikit sebanyak untuk belanja sekolah, untuk masuk EU. Budak-budak dah masuk EU dah tu maknanya ada lah, tapi bukan pendapatan, tu bantuan. Gitu maknanya saya. Jadi pendapatan ni yang nak pesan 2 perkara je. Perkara hak pertama, kita kena jelas tentang pendapatan kita
sumber-sumber pendapatan kita biar jelas bawah. Dan dengan jelas tu, jelas halal. Nombor 1. Nombor 2, ada setengah-setengah kita kata tau. Dah hamba gaji 2,000 je bawah. Nak main mata apa rancangan tawak cetong. Tak bawah. Jangan gitu. Benarnya, masa kita gaji kecil atau pendapatan kecil ni lah, kita nak melatih diri kita supaya diri kita ni terlatih urus kewangan kita. Dengan bila kita dah cekak tu, insya-Allah Allah akan bagi kita yang lebih besar lagi. Gitu. Tu bahagian pendapatan. Hamba bawa pada 4 perkara lah. Nombor 1, simpanan. Dulu Pandang belanja lah. Tak oh. Setengah-setengah orang kita atau banyak orang kita kata. Orang kata, belanja dulu lah baru sipang. Lebih belanja baru sipang. Dok, jangan buat gitu boh. Lebih sipang baru belanja. Tu dia. Orang kata ataupun masyarakat kita memang pening lagi buat ni. Tapi untuk norma baru, untuk nafas baru ni, untuk kita azam baru ni, kita nak supaya kita allocate dah, kita taruh dah maknanya sebahagian pendapatan kita berapa persen pada simpanan. Siap-siap dah, tak kacau simpanan. Ya, kalau orang putih tu konsisten. Simpan sokmo secara tetap bulan-bulan. Tu display nombor 1. Simpan dulu bawah. Sebahagian daripada simpanan kita tu untuk bahagian kecemasan. Masa kita perut Masa kita perut, kita dah using dah. Anak sakit tengah malam dini hari. Orang tua perlu bantuan kita. Kereta mampu tengah jalan. Gitu. Simpan dulu, siap-siap untuk orang kata dana kecemasan. Dana tu tabung tabung kecemasan. Dan inilah sebenarnya asas utama kita nak melatih diri kita untuk mendisiplinkan diri kita tentang pengurusan pitimah kita ni. Jadi bagi orang kerajaan atau orang kerja lah, dia makan kerja dia ada dah baik. Dia panggil force saving. Force saving ni terpaksa lah. Tak boleh nak ngelak tu. Contohnya EPS. Potong dah EPS siap-siap. Jadi kalau dok kena force gitu tak ada scan bank piti dah EPS. Dalam rabu haji sebab dah paksa ada potong gaji siap-siap mampu balik awal. Ada scan bank. Jenis yang tu juga. Tak kata demo hamba pun. Masa hamba tengah buat PhD tu pitih ni yang mahal. Kita taruh 100 setengah sebulan potong gaji masuk rabu haji. Dan hujung bulan tengah bahan dah 100 ya. Tapi alhamdulillah masuk 150. Ambil tengah bulan 100 ya. Jadi setiap bulan simpanan bersih 50 ya. Ada lah sikit. Jadi tu simpanan. Nombor 1 simpanan kena ingat Sipang dulu, lebih sipang baru belanja. Bukan belanja dulu, lebih belanja baru sipang. Tak jadi. So, nombor 1 simpanan. Nombor 2 belanja. Item nombor 2 ni kita kena belanja. Baki daripada kita sipang ni, kita belanja. Dalam bab belanja ni, kita semua memikir antara keperluan dengan kemahuan. Hak kita perlu hak mana, hak kita nak hak mana. Setengah daripada hak kita nak, tak perlu. Bagus kalau kita hanya nak hak kita perlu saja dulu. Jadi kena pasti kena molek mikir untuk ni hak tetap, hak ni hak berubah. Tetap berubah tu kalau ada soalan kena tanya dekat komen bawah sebab panjang cerita hak berubah hak tetap, panjang cerita. Jadi untuk kali ni sebab kita nak cerita sekali lalu je tentang belanja ni, kita fokus pada hak item perbelanjaan. Agih perbelanjaan kita nombor 2 belanja tetap bulanan dia. Rumah sewa contoh, bayar bil api contoh, bayar bil air contoh, bayar kereta bulanan contoh.
Anak nak sekolah contoh. Hak tetap. Hak berubah ni kadang-kadang Indah Water Konsortium Sumbak Stabu Jambang tu ubah tu bukan anak bulang tu. Tapi boleh agak. Gitu dah. Lanjut. Yang ketiga yang kita panggil perlindungan atau pelaburan. Perlindungan protection maknanya untuk tabung kita di saat-saat kita tidak lagi mampu kerja. Saat kita sakit, kos sakit, lalu swasta berat nak dan raya gitu. Jadi ambillah insurans contohnya. Dalam bentuk insurans konvensional ke, dalam bentuk takaful insurans Islam yang cover sebahagian daripada protection ni macam insurans ni ada insurans ni walaupun kita anggap dia tu macam perlindungan kita, tapi dia boleh jadi pelaburan. Berapa puluh tahun ke depan kita boleh ambil peti ni sebagai hasil daripada pelaburan. Kita ada gitu. Jadi kena pilih molek lah insurans selain daripada sakit demam ni, atau ada insurans tertentu yang dia panggil insurans am. Maknanya kita beli rumah tu ada dah insurans. Kita beli kereta tu ada dah insurans. Tak ada insurans dah sambung attack. Jadi tu masuk dah insurans am. Hak insurans diri sendiri ni, sakit demam lah, cacat, ilak kekal, ilak tu kehilangan kekal maknanya jari, ilak kekal selain daripada susu sebagainya. Tu nombor 3 yang keempat, item nombor 4, item berbanyak nombor 4 ialah penyucian. Amba panggil penyucian atau pembersihan. Dapatan kita nak khabar bahawa ni tak semua hak kita boleh tu hak kita. Kadang-kadang dia lalu. Benarnya banyak lalu kan. Banyak lalu kot kita. Masuk gaji ke 10 tu 12 habis lah. Bagai lalu. Tapi bukan betul masuk amba. Masuk amba hak betul-betul hak kita. Hak kita ni kata masuk 1000 bulan ni tau. Bukan hak kita belaka ni. Tolak dan boleh lah. Nah tu ya ni ada lagi hak orang. Amba ingat besar cikgu amba kata gini. Air sama dengan duit, sama dengan ilmu. Dia tiga-tiga perkara ni dia bersih bila dia mengalir. Air takut tak bersih. Air takut tak bersih kau. Air takut tu busuk mari ugak-ugak lah, nyamuk edis yang macam-macam hal. Air nak bersihkan air, alirkan air. Nak bersihkan ilmu sikit sebanyak macam hamba ada ni. Sebab tu buat YouTube ni. Nak bersihkan ilmu hamba ada ni, alirkan ilmu ni biar ramai dapat faedah, dapat manfaat daripada ilmu hamba ada ni. Sama dengan PT PT bersih bila dia mengalir. Jadi konsep tu kalau dalam Islam disebut sebagai beri sedekah jariah. Tak banyak tak apa, asal ngalir ngalir RM1, RM2 apa rupiah, asal ikhlas sudah. Sedekah jariah derma lah dia. Dan yang jadi wajib pula zakat. Kadang kita mendapat tarikh tak wajib zakat, tak cukup haul, tak cukup hisap sebagainya kan. Biar dia ngalir sebagai sedekah jariah. Atau parak bagi barang cukai. Konsep bersih ni. Sebab apa? Macam kita kena potong tau. Kita kena potong sebahagian daripada PT kita ni bagi kepada orang-orang yang berkelayakan, orang yang layak menerima duit kita lah. Jadi konsep itu, kalau konsep zakat dalam Islam ni, dia kata nak potong macam catah pokok bukan nak suruh mampu, tapi nak suruh pokok tu tumbuh, rendang dan subur. Jadi sebab tu kena sedekah jariah, kena zakat, derma dan sebagainya. Jadi hamba faham dia tu,
Hamba faham benda tu. Hamba faham benda tu. Jadi ekonomi kapitalis, ekonomi kapitalis dia kata bila mu ada BT lebih baru mu sedekah. Dalam Islam tau, mu nak kaya mu sedekah. Tu dia. Lain kan tu kadang. Sebab zakat atau sedekah ni ialah instrumen ekonomi Islam. Bagi hamba power. Bagi hamba tak tahu lah. Hamba yakin. Jadi dalam isu sedekah jariah, sedekah. Kita sedekah. Jangan takut. Jangan takut miskin kena sedekah. Bahkan sedekah tu sebenarnya buat kita kaya. Jadi dalam konteks pengurusan kewangan ni kan, hamba letak item nombor 4 tu penyucian pembersihan. Allocate lah berapa persen. So daripada bicara ni kita nampak perbelanjaan kita letak 70%. Atas 1000 saat ni 700 ialah perbelanjaan kita, makan minum kita, bil kita, sewa rumah kita, ansuran kereta kita. Hamba letak situ lagi. Tak ada stok 70%. 700 daripada 1000. Yang kedua ialah simpanan. Simpanan hamba letak 15% sebagai dana kecemasan ni, time perau. Yang mana maknanya dalam bentuk ni awak. Bentuk ni. Bentuk tak kisah. Tapi kalau boleh acuk boleh. Maknanya kalau kita nak boleh. Dalam bentuk simpanan dalam bank atau engkau nak tahan lama sikit, amanah saham nasional, amanah saham ASN, amanah saham Bumi Putra, ASB, dan juga apa-apa lah. Tapi boleh tukar pada bentuk tunai cepat, segera sebab nak derah. Tu simpanan. Dari segi pelaburan dan perlindungan pula hamba letak, hamba cadang 10%. 100 bagi setiap 1000. Tak banyak dah. Dalam bentuk mana? Dalam bentuk unit amanah. Kita ada kena beli semua 100 bulan. Dalam bentuk hartanah, beli tanah boy. Beli tanah potong gaji bulan-bulan walaupun dia komitmen, tapi dia adalah betul pelaburan. Ataupun ni orang duk main mah. Orang main mah ni dulu hamba beli 220 hamba. Apa hamba 220 rasa awal tahun. Tengok kemarin kau 290 300 bah. Jadi mah dak susut nilai naik semua. Jadi beli sikit-sikit. Dia tak beli gelang rata gitu dah, dia beli jongkong ni besar ni. 110 gram berapa ringgit? 1 gram 250 kata tau. Dia ada. Lepas tu dia bayar, boleh bayar seorang, bayar 1, 200, 100, 10% maknanya. Kalau dapat kita 1000 ni 100 tu buat beli mah nak pulang. Dia potong tak rasa tau. Mula pertama kedua dia rasa. Dah 3 seluruh dah ada benda tau. Dah alhamdulillah. Tengok 12 bulan 1200 gitu. Dan yang akhir yang nombor 4 hamba sebut ni ialah penyucian tu. Zakat, fitrah, cukai 5%. RM50 bagi setiap 1000. Bagus je kalau demo tahu tau. Kalau demo kena bayar, kata bayar cukai tau. Jumlah cukai yang kena dibayar 1000. Contoh aja tahun tu. Tapi bila demo bayar dah zakat RM600 tau. Dia tolak tu. Jadi demo kena bayar 1000 cukai, tolak 600 dia bayar zakat dah. Tinggal RM400 kena bayar cukai. Jadi kalau orang macam hamba istilah kata benda direct tidak tolak je bah. Tolak daripada nilai kita bayar cukai tu penuh dia tolak. Ni untung. So tu hamba tunjuk gambar tau. Maknanya kita agih perbelanjaan bulanan ni 70% perbelanjaan kita, 15% simpanan, 10% pelaburan, 5% penyucian. Tu contoh aja. Ada gak hak bahasa jenis lain. Jenis dia 60% keperluan maknanya belanja dia.
20% sifat. 30% atau 20% lagi bayar hutang. Ni kasar sikit. Pulang demo lah. Demo lah. Ataupun kalau sini ramai buat ni 1/3. Jadi 3 perkara ni, hutang, simpan dana, keperluan 1/3, 1/3, 1/3. Cara gambar tu. Boleh juga. Ni kasar sikit ya. Orang senang dah tau. Sebab macam hutang pun kasar gok keperluan 30% dah gok rasa. Tapi ada orang yang suka benda ni kan. Jadi ada tak contoh-contoh yang lain. Contohnya kalau yang tadi tu 3 item, hak ni macam kita bincang ni 4 item. Keperluan 60%, hutang 10%, pelaburan 10%, simpan 20%. 4 item. Tadi 2 tadi 3 item. Jadi gitu baik. Saya kasarnya gitu lah. Dan kita sama lagi benda ni. Tapi untuk kali ni tu dulu. Kita cerita benda item dia tau. Kita nak bagi kanaliti ada jenis 4 benda, bagi ada jenis 3 benda. Hamba lebih kurang dekat bodoh. Lebih kurang mana dengan hamba lah. Jadi untuk akan datang hamba nak tegar kongsi ke ngedemo macam mana cara nak rekod benda ni. Sebab kalau benda-benda hak kita rancang ni tak rekod tak jadi dia kena rekod. Kalau rekod dulu kertas 35, kertas rajang benda rekod hilang, tak ada rancang hilang. Jangan buat hilang. Sebab kalau kita rancang tapi kita tak rekod, jang keren. Jadi sesi akan datang insya-Allah hamba akan cadang kaedah rekod pula. Gitu boleh. Jadi gitu aja kali ni. Terima kasih banyak. Maaf banyak ada salah silap hamba kabut ni. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.